بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat bersama-sama untuk menyambung lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi ala Al-Hudhudi. Perbincangan pada malam ini menyambung kepada perbincangan semalam, ialah berkaitan dengan tasalsul. Kita berhenti pada kata Syekh Syarqawi, qauluhu fahuwal musamma bitasalsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu fahuwal musamma bitasalsuli, dan iaitulah yang dinamakan dengan tasalsul. Apa dia? Iaitu berlakunya rantaian illah yang menciptakan yang tidak ada kesudahan. Yang mana muhdith, pencipta itu dicipta oleh pencipta yang lain, pencipta itu pula dicipta oleh pencipta yang lain, pencipta itu pula dicipta oleh pencipta yang lain, dan sehingga seterusnya. Tidak ada kesudahan dan tidak ada sampai kepada penghujungnya. Itu dinamakan dengan tasalsul. Wa huwal mu'abbaru anhu indahum, dan itulah yang ditakbirkan di sisi para ulama bihawaditha la awwala laha. Dengan apa? Antara istilah yang berkait yang dimaksudkan di sini ialah hawadith la awwala laha. Adanya hawadith, jamak kepada hadith, adanya makhluk-makhluk yang tidak ada awal baginya. Kok mana ni? Kerana atas andaian tadi, kita andaikan pada pembuktian wajibnya bersifat Tuhan dengan kidam tu, kita kata kalau tidak kidam, maka tentulah dia bersifat dengan baharu. Jadi apa akan terjadi? Bila baharu, mana ada yang menjadikannya. Yang menjadikannya pula, tentulah kita kata dia tidak kidam juga. Sebab kita nafikan kidam, maka dia juga baharu. Dan bila dia baharu, ada yang menciptanya. Maka berterusan itu. Hawadith la awwala laha. Adanya makhluk-makhluk ataupun perkara-perkara baharu yang tidak ada awal baginya. Ai anna afradaha hadithatun. Bahawa afradnya, satu-satu daripada setiap-setiap itu baharu. Wa jinsaha qadimun, dan jins dia. Jins maksud apa? Jenis dia itu. Dari segi kita tengok dia secara bersendirian, dia tu secara satu-satu memang dia baharu. Tapi secara keseluruhannya kita boleh kata dia itu qadim. Kerana dia itulah yang mengadakan kepada yang hadis lepas daripada itu. Maknanya secara keseluruhan afrod itu kita boleh katakan dia itu qadim. Kerana apa? Kerana tidak ada awal. Kerana dia tidak ada awal. Secara keseluruhan kita kata begitu. Tetapi secara dia itu satu-satu, melihat secara berindividu,
secara mustaqil, maka dia tu tentu ada, dia itu baharu sebab dia dicipta oleh sebelumnya. Dan sebelumnya pula baharu kerana dicipta oleh sebelum, tapi secara keseluruhannya dia tidak ada awal. Jins itu qadim. Nampak? Jadi inilah yang masuk pada pemikiran ataupun pandangan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sebagaimana yang dibawa oleh pengikut-pengikutnya. Nampak tak? Jadi ada di sana hawadith la awwala laha. Dia itu baharu tetapi tak ada awal. Kerana di sisi beliau mengandaikan kudrat Tuhan ini pada sedia kala, sejak azali, dia bertakluk langsung pada mencipta. Maka sejak azali lagi kudrat Tuhan itu mencipta makhluk, mencipta. Jadi penciptaan itu yang hasil daripada kudrat Tuhan itu, dari segi dia itu secara individu satu-satu dia baharu. Tetapi secara dia itu tidak ada awal, kerana kudrat Tuhan tidak ada awal, maka maqdur yang dibuat oleh kudrat Tuhan tadi, oleh Tuhan dengan kudratnya lah, maqdur yang bertakluk dengan kudrat itu juga tidak ada awal, kerana kudrat Tuhan tidak ada awal. Itu yang kata hawadith la awwala laha. Dia panggil hadithul afrad, qadimun naw' hadithul afrad. Naw' itu secara umum jenis dia itu qadim, tetapi afrad dia itu baharu. Jadi golongan yang Salafiyah Wahabiyah yang mengkritik sangat-sangatlah ilmu mantik dan juga falsafah ni, sebenarnya patut insahlah kenapa dia nak bawa juga pandangan yang kita jelas bahawa pandangan itu menyalahi di sisi ulama ahli kalam kita, dan itu tidak lahir dan tidak wujud pun pada zaman salaf. Apa idea yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah itu tidak wujud, tidak berlaku pada zaman sahabat dan zaman salafus soleh. Itu satu huraian yang dia ambil daripada pemahaman falsafah. Jadi unsur falsafah itu terserat masuk juga dalam teori yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah. Jadi Wahabi patutnya waktu, dan ni bukan yang biasa-biasa falsafah yang sekadar menjadi wasitah dan menegakkan akidah yang betul, tapi dia membawa kepada akidah yang salah. Kerana prinsip qadimun naw' hadithul afrad ini jelas-jelas bertentangan. Kenapa? Kerana mensabitkan adanya yang qadim selain daripada Allah. Mensabitkan yang qadim selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud apa? Anna afradaha hadithatun wa jinsaha qadimun kama qalahu al-hukama'u. Sebagaimana berkata akannya oleh para hukama. Hukama ni ahli falsafah lah. Ahli falsafah. Mereka kata macam mana? Mereka menghuraikan itu kepada apa yang berlaku fi harakatil aflak, pada gerak falak ini, gerakan planet-planet ini. Ai as-samawati, al-aflak itu iaitu samawat lah, langit ni. Objek-objek langit ni, falak dan objek langit ini, mereka contohkan itu. Apa dia? Qala al-hukama'u fi harakatil aflaki ai as-samawati. Qala Qala al-hukama innaha hadithatun. Dari segi geraknya falak itu baharu. Wa jinsuha qadimun. Tapi jenis dia itu, jenis gerak itu qadim. Kenapa? Kerana falak ini tak ada mula start. Itu pada idea dan pemahaman ahli falsafah. Sebab apa? Sebab di sisi mereka, bagaimana kita nak letak mula pada gerak alam ni. Jadi pada mereka, pemahaman mereka, alam ni sudah ada. Sudah bergerak. Jadi gerakan itu dari segi bergeraknya alam, contohnya daripada saat pertama, saat kedua, itu barulah. Sebelum saat pertama tak ada. Sebelum saat kedua tidak berlaku. Jadi itu secara gerak yang bersendirian itu baru. Tetapi secara keseluruhannya gerak.
pergerakan tu ada mula tak? Tak ada. Kerana sebelum itu ada gerak, sebelum tu ada gerak, dan sebelum tu tidak ada mula. Maka itu mereka menisbahkan gerak itu qadim jins. Ataupun qadimun nau'. Jenis dia itu qadim. Sebab apa qadim? Kerana tidak ada permulaan bagi gerak. Tetapi secara gerak, kalau kita lihat secara berasingan, dia itu baharu. Kerana sebelum gerak tu berlaku, maka tidak berlaku gerak tu. Maka dia berlaku tu kira dia baharu. Okay. Innaha, yalah, memang membawa kepada alam ni qadim. Yang itu falsafah mengatakan unsur alam ini jins, walaupun secara satu-satu objek ataupun makhluk ciptaan alam ni boleh kita kata baharu. Contohnya kita sendiri, kita ni baharu sebab sebelum daripada kita ada tu kita tak ada. Tetapi unsur yang menciptakan kita atau unsur yang menciptakan alam ni secara keseluruhan itu qadim. Nampak tak? Itu qadim. Okey. Dan sebahagiannya ada yang mengatakan unsur yang empat tu api, air, tanah, angin. Itu dari di sisi ahli falsafah lah. Api, air, api, air, tanah, angin. Unsur-unsur yang menjadikan kepada wujudnya alam itu qadim. Okey. Mana tadi? Innaha hadithatun wa jinsuha wa jinsaha lah. Innaha hadithatun wa jinsaha wa anna jinsaha, dan jenis dia sesungguhnya aflak itu harakatul aflak. Innaha hadithatun wa jinsaha qadimun. Boleh juga gitu. Kita nak ataf pada an innaha lah. Okey. Habis itu kalam ahli falsafah. Warudda, dan ditolak alaihim, ke atas pandangan mereka ahli falsafah itu, bi umurin, dengan banyak perkara. Hujah lawan balik pandangan ini banyak. Minha, antaranya, annahu la wujuda lil jinsi illa fi dhimni afradihi. Kata ulama kita, tidak akan wujud bagi jins itu kecuali melalui wujudnya afrad. Apa maksud? Dia kata jinsuha qadim, jenis dia itu qadim, tapi afradnya itu baharu. Okey, sekarang ni jenis itu hanya wujud kalau wujud afrad. Contoh kita kata manusia ni jinsun. Dalam manusia itu ada Zaid Ahmad, apa lagi? Ali, Joyah, Minah, Qasim. Jadi seorang-seorang tu. Boleh ke kita kata dalam rumah ni, kalau kata dalam satu bilik, satu rumah itu, tak ada, kita kata dalam rumah ini ada manusia, tiba-tiba tak ada seorang pun, dalam itu Ahmad pun tak ada seorang manusia, boleh kita? Tak boleh kata dalam rumah ni ada manusia, tetapi dalam rumah itu kosong, tidak ada seorang pun manusia. Maka macam mana boleh kita kata adanya jins tanpa ada afrad? Paling kurang mesti ada afrad-afrad. Contoh ada dalam rumah tu Zaid, Ahmad, Ali, Aminah, Jenab contoh. Baru dia kata dalam rumah ni ada ni manusia. Sebab manusia yang menjadi jins kepada individu seorang-seorang tadi hanya sabit apabila adanya afrad dia. Okey. Jadi kita kata gitulah. Tidak ada wujud bagi jins kecuali dalam wujudnya afrad. فَإِذَا كَانَتِ الْأَفْرَادُ حَادِثَةً, apabila afrad itu bersifat dengan baharu, lazima an yakuna, atau boleh kata bila afrad itu sendiri baharu, gitu. Apabila afrad itu sendiri baharu, maka lazimlah bahawa an yakuna jinsuha kadzalika. Aidan kadzalika. Maka tentulah jinsnya juga baharu. Bila afrad satu-satu individu itu baharu, tentulah keseluruhan yang difaham daripada sifat individu tersebut tentulah baharu juga. Kadzalika ai hadithah. Okay. Wa aidan, dan lagi, fa fi kalamihim tanaqudun, pada kalam mereka itu berlaku tanakud. Mana? Dia kata hadithul afrad qadimul jins, hadithul afrad. Jins itu qadim,
Tapi afrod itu baharu. Kalam itu berlaku tanakuk. Kalam berlaku kontradik, berlawan. Apa dia? Lianna kaunaha hawaditha, kerana keadaan alam itu, harakat itu, contoh harakat lah kalau di sinilah, keadaannya itu baharu, yaqtadi anna laha awalan. Bila kata afrod setiap daripada individu dia itu baharu, maka lazim daripadanya ada awal. Wa kaunuha wa anna kaunaha la awwala laha, dan keadaan harakat itu tidak ada awal, yaqtadi, memberi faham, annaha laisat, bahawa dia bukan hawadithah. Jadi bila kita kata harakah itu secara bersendirian, maknanya dia itu hadis. Apa maksud hadis? Ada awal. Tetapi dia juga dalam masa yang sama melihat kepada jins dia itu tidak ada awal. Dia itu qadim. Apa maksud? Jadi gerak itu ada awal dan tidak ada awal. Orang panggil apa tu? Orang panggil berlaku tanakut. Dia kita sifatkan dengan ada awal, dan dia juga kita sifatkan dengan tidak ada awal. Okey. Okey. Wa hadza huwal musamma indahum, dan inilah yang dinamakan di sisi mereka bidalili tarbi'. Okey. Dengan dalil tarbi'. Tarbi' ni kita panggil apa? Kalau ikut tarbi' ni macam sila lah, silang. Dalil silang. Macam kalau tarbi' ni maksudnya apa nama ni? Apa tak? Jadi maknanya kalau kata gini, dia kata gini. Kalau gini, gini. Okey. Tarbi' ni macam sila, bersila. Bersila kenapa dipanggil duduk bersila? Tu bersila kerana bersilang kan? Silang. Dipanggil dengan istilah dalilu tarbi'. Okey. Mana tadi? Ni pasal apa ni? Tasalsul lah. Merujuk kepada dia punya apa nama ni? Isyarat pun isyarat tasalsul. Infinity tu. Wa minha, dan di antaranya antara dalil untuk rok kepada pandangan yang mengatakan adanya tasalsul ini. Wa minha burhanut tatbiqi. Burhan tatbiq. Burhan tatbiq. Ini biasalah ni. Tatbiq ni kita gandingkan. Kita ganding dua silsilah. Nanti apa? Tatbiq ni mana tabaqah ni kita banding dan kita regukan. Kita regu dan bandingkan. Okay. Wa taqriruhu, dan huraiannya an. Okay. An tafridha, bahawa kamu andaikan, minal harakati, daripada gerak itu, masalah sebagai contoh, kita buat andaian daripada gerak itu ada tafsil silatan, ada satu rantaian minal ani lah, sejak daripada sekarang, ila ma la nihayata lahu fi janibil madhi. Okey. Jadi kita baca dulu, nanti kita buat gambar rajah dia. Jadi macam mana cara dia? Kita andaikan, kita ambil satu gerak lah, kita ambil masalah pada masalah gerak pergerakan. Kita andaikan ada satu rantaian silsilah yang bermula pada zaman sekarang sehingga tidak ada penghujungnya pada pihak sebelum, pada pihak madhi. Summa tafridha silsilatan, kemudian kita andaikan satu lagi rantaian lain, silsilatan ukhra, rantaian lain, min zamanit tufan, sejak zaman tufan Nabi Nuh, ila ma la nihayata lahu, sehingga kepada tidak ada penghujung, fi janibil madhi, pada pihak yang telah lalu, aidan juga. Wa hadha ma'na qaulihim, dan inilah makna perkataan mereka, qauli ba'dihim, perkataan sebahagian mereka, an tafridha minal ma'lumi, bahawa kamu andaikan daripada al-ma'lumi,
al-akhir, yang telah diketahui yang akhir itu, ila ghairin nihayah, sehingga kepada tiada penghujung, fi janibil madhi, pada pihak yang lalu. Jumlatan. Okey, satu jumlah. Wa mimma qablahu, dan yang sebelumnya, biwahidin mathalan, dengan satu. Satu sebelumnya. Jadi ini sebahagian ulama dia kata kamu andaikan daripada maklum al-akhir, benda yang maklum paling akhir, sehingga kepada tidak ada penghujung pada pihak yang lalu, satu jumlah, kemudian satu kurang daripadanya satu, sehingga tidak ada penghujung, jumlatan, satu jumlah dah. Nampak tak? Antafridha jumlatan minal ma'lum. Antafridha jumlatan minal ma'lumil akhir ila ghairi nihayati fi janibil madhi, wa mimma ay wa tafridha jumlatan mimma qablahu biwahidin mathalan ila ghairi nihayati. Minal ma'lul. Boleh. Ma'lul. La'alla as-sawab ma'lul lah. Terima kasih. La'alla as-sawab ma'lul. Lagi molek tu. Maklum pun boleh, tapi sebab dia nak susun pada susunan illah. Okay, jadi ma'lul kamu andaikan satu jumlah daripada ma'lul yang terakhir sehingga sehingga kepada tidak ada penghujung pada pihak sebelumnya, dan sebelumnya satu kurang satu sehingga tidak ada penghujung. Thumma tutabbiqa, kemudian kamu tatbikkan jumlataini, dua-dua jumlah silsilah itu, bi an taj'alal awwala, dengan kamu jadikan yang pertama, minal jumlatil ula, daripada jumlah silsilah yang pertama, bi izai al awwali, setentang dengan yang pertama, minal jumlati ats-tsaniyah, daripada jumlah yang kedua, fatakhudha, maka kamu ambil harakatan, satu harakat, minas silsilatil atiyah, daripada jumlah jumlah tersebut, wa tuqabilaha, dan engkau muqabalahkan, engkau banding dan lawankannya, biharakatin minat tufaniyati, bukan atiyah ni aniyah. Dalam nuskah yang ada mana? Ni bukan silsilah atiyah, silsilah aniyah. Rasanya gitulah, mungkin titik tu tak kena tu. Silsilatil aniyah, kamu ambil satu harakat daripada silsilah yang sekarang, kamu bandingkan dengan satu harakat daripada silsilah tufaniyah. Wa hakadha, dan begitulah. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita buat dulu . Jadi cara dia gini. Sekarang ni kita nak andaikan satu, dua, kita letak nombor lah, senang tak? Kita letak nombor. Kita letak nombor lah. 1, 2, 3, 4. Ni panggil silsilah aniyah. Al-aniyah. Dia kata kita nak macam mana nak membatalkan bahawa mustahilnya ada sesuatu yang tidak ada awal. Mana? Nisbah makhluk lah. Jadi dia kata caranya dipanggil burhan tatbik. Jadi kita andaikan daripada satu rantaian, rantaian silsilah. Biasa kadang orang buat silsilah, ikutlah macam mana silsilah rantaian. Rantaian ikutlah apa-apa pun, tapi anda nak buat nombor biar nampak senang, dapat mudah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke infinity. Ini silsilah aniyah. Lepas itu tufaniyah. Dia kata ni gerak kan. Sekarang ni macam mana kita nak katakan gerak itu ada mula? Di sisi falsafah mereka kata gerak-gerak ini sebenarnya tak ada mula. Dia kata senang je. Kita cuba bandingkan dua andaian. Ni andaian sebenarnya andaian
andaian kita kata dari segi pertamanya boleh dari segi matematiknya ataupun boleh dari segi aklinya, dah boleh menunjukkan bahawa mustahil ada tu. Jadi cara kita nak gambar kaum ulama buat macam ni. Kita ambil dua rantai. Yang pertama kita letak satu rantai yang gerak yang tidak ada kesudahan. Tidak ada awan. Kemudian dia kata, lepas tu kita cuba ambil silsilah rantaian yang bermula mana? Pada zaman tufaniyah, zaman tufan Nabi Nuh. Kenapa zaman tufan? Contoh je. Sebab itu dia kata, sini ada yang ibaratkan dia kata, wa hadha ma'na qawli ba'dihim an tafrida min al-ma'lul al-akhir ila ghairi nihayah. Dia ambil contoh ilah ma'lul, makna ma'lul ta'akhir. Katakan apa? Sama ke? Ma'lul ta'akhir ni sini lah. Dan kita ambil sebelumnya satu. Kurang. 1, 2, 3. Ni 1 duduk sini. 1, 2, 3. Nampak tak? Jadi rantaian tu mula ni. Ni maklum terakhir. Lepas tu andaian kedua maklum tu kurang kita letak kurang. Okey. Sekarang ni kita ambil pada contoh tufaniyah tadi. Dia mula mana? Kita ambil lah, kita nak kata ambil mula sebelum satu lah, sebelum daripada satu. Satu di sini, 2. Ni gerakkan pada zaman tufaniyah yang pertama, gerakkan kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita berhenti, kita jawab azan je. Allahumma wassalatu ahdi sidda wa syarafa wa ba'd. Okey, kita sambung balik. Okey, lepas tu apa kita buat? Kerana zaman tufaniyah ini berlaku sebelum daripada waktu sekarang. Cuma saya selangkan satu, nak selang banyak pun boleh, nak selang banyak pun apa. Zaman tufaniyah letak kita andaikan duduk sini pun apa. Supaya jauh lah sikit kita nak banding tu. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita buat? Dia kata, kemudian kamu jadikan halaqah yang pertama daripada silsilah
Aniyah kita bandingkan, tutabik, kita regukan dengan halaqah daripada tufaniyah. Aniyah dengan tufaniyah. Aniyah dengan tufaniyah. Satu, 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 satu. Kemudian sekarang ni, apa yang berlaku? Ni tidak ada penghujung ni. Tak ada penghujung. Okey. Jadi kita jadikan bi antaj'alal awwal minal jumlatil ula bi iza'il awwal minal jumlatil thaniyah. Fata'khudha harakatan min silsilatil aniyah wa tuqabilaha bi harakatin minat tufaniyah wa hakadha. Sehingga ni lah. Satu, 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 satu. Kerana satu tu waktu sekarang sehingga sebelum tidak ada permulaan, dan kita ambil waktu kedua, andaian yang disebut sini ialah waktu zaman Nabi Nuh. Jadi dia akan jadi sengeng itulah. Kalau kita letakkan dia punya ni, dia akan jadi menyerong sebab silsilah yang kedua, rantai yang kedua tu kurang. Permulaan dia tu kurang. Belakang tidak ada penghujung. Okey, sekarang ni macam mana? Fa in kana bi izai kulli wahidin minal ula wahidun minas thaniyati, kalaulah pada setentang bagi setiap satu daripada al-ula, silsilah yang pertama, ada satu yang sebanding daripada silsilah yang kedua. Kalau kita kata setiap satu ni ada regu. Bi ankana kullama, dengan bahawa setiap kali akhadta wahidan, setiap kali kamu ambil satu, minal ula, daripada silsilah yang pertama, wajadta bi izaihi wahidan minats thaniyah, kamu akan dapati ada lawan dia daripada rantaian yang kedua. Bila begitu, apa akan jadi? Lazima alaihi an-naqisu musawin lil kamili. Okey. Andai yang pertama. Sekarang ni kalau kita bandingkan dua rantaian ini. Satu gerakan bermula pada zaman sekarang sehingga tidak ada permulaan pada zaman dahulu. Gerakan kedua kita ambil, silsilah kedua kita ambil daripada gerakan yang mula pada zaman tufaniyah sehingga tidak ada penghujung. Jadi antara dua ni, kalau kita dapat ambilkan setiap daripada rantaian halaqah pertama tu ada regu sampailah akhir, apa akan jadi? Akan jadinya yang kurang, iaitu jumlah tufaniyah ini sama banyak dengan yang sempurna, iaitu jumlah aniyah. Kalau setiap daripada halaqah itu ada lawannya daripada silsilah yang satu lagi, apa lazim? Lazimnya harakah pada silsilah aniyah sama banyak dengan harakah pada silsilah tufaniyah. Boleh fikir ke? Mustahil lah. Sebab apa? Tadi kita tahu dah tufaniyah tu kurang. Bila kurang, tentulah dia akan jadi jumlahnya kurang daripada silsilah aniyah. Sebab kita mula berundur dah tu zaman tu. Tapi bila didapati juga setiap satu tu boleh dibandingkan dengan silsilah yang satu lagi, maka apa akan jadi? Tasawi bainal kamili wan naqis, iaitu akan jadi sama. Lazima alaihi annan naqisa. Bukan naqisu. Okay. Lazima alaihi annan naqisa musawin lil kamil, bahawa silsilah benda yang kurang sama dengan benda yang sempurna. Jadi kalau gitu tufaniyah ni sama banyak dengan aniyah je lah. Boleh terima ke tak? Padahal kita tahu kita tufaniyah ni mula lewat. Dia lebih sikit. Dahlah kita pergerakan dia tu mula pada zaman Nabi Nuh. Pergerakan waktu kita nak kira ni mula zaman sekarang. Jadi bila kita kata setiap kali kita bandingkan gerak pada zaman sekarang dengan zaman Nabi Nuh itu, boleh ada yang sama, yang menyamainya pada gerakan silsilah, pada gerakan tufaniyah, maka yang kurang dengan menyamai dengan hak sempurna. Wahwa muhalun. Tu tak boleh diterima. Dari segi logik boleh terima. Ini andaian ni tak berlaku ni. Jadi macam mana? Tengok ulama buat andaian dari segi akli,
untuk mematahkan hujah bahawa tasalsul ni mustahil berlaku. Sebab dia akan membawa kepada natijah yang menyalahi prinsip ataupun hukum akal. Wa huwa muhal. Itu kalau kita dapat buat bandingan dan dia ada harakah aniyah dengan tufaniyah ada regu sama. Wa illa, jika tidak, bi an zadatil aniyah, bukan atiyah zadatil aniyatu ala tufaniyati, dengan bahawa bertambahnya aniyah di atas tufaniyah, faqad wujida fil awwali, maka sesungguhnya didapati pada yang pertama, malam yujad bi izai syai'in, apa yang tidak didapati, minal athaniyati, daripada yang kedua. Andai kata ni, andai yang pertama kalau sama, ada sokmo lawang, satu lawang satu, ada sokmo, walhal silsilah tufaniyah tu kemudian mari. Bila gitu akan bawa pada muhal. Apa muhal tu? Iaitu samanya yang kurang dengan yang sempurna. Dan itu tak boleh timakan. Andai yang kedua, bahawa kita akan sampai kepada satu nombor atau satu gerakan yang mana tidak ada regunya macam sini. Saya ambil. Kita potong lah ni. Supaya kita letak belakang ni. Gitu. Nampak? Kita letak gitu. Kita letak gitu. Jadi akan sampai kepada apa? Tahap dia tak ada regu. Bilangan ni tak ada regu. Nampak tak? Dia tak ada yang sebandingnya daripada silsilah yang satu lagi. Andai yang kedua, bi an zadatil aniyatu ala tufaniyah, maka faqad wujida fil awal, maka didapati pada silsilah yang pertama, malam yujad bi izai syai'in minath thaniyah, apa yang tidak dapat didapati sesuatu pun daripada silsilah yang kedua, maka fatanqati'us thaniyatu, maka yang kedua putus sini. Hak kedua ni putus sebab dia akan habis bilangan tu. Putus. Wa tatanaha, dan akan habis. Bila silsilah kedua akan habis, wa yalzamu minhu, lazim daripadanya, tanahil al-ula, bahawa apabila silsilah kedua ada habis, lazim juga silsilah yang pertama akan ada habis. Juga. Bila kita kata silsilah kedua akan sampai kepada dia tak ada regu dah, dia habis dah. Dengan hak pertama lebih, dia tak ada, maknanya akan habis. Bila yang kedua akan habis, yang pertama akan habis juga. Sebab apa akan habis? Li'annaha la tazidu ala thaniyati, kerana silsilah yang pertama tidak melebihi daripada silsilah yang kedua, illa biqadri mutanahin, kecuali dengan kadar yang ada kesudahan. Ni kita kata dia lebih kat mana? Dia kata hak kedua ada lebih. Dah satu lebih atas kedua, mesti lebih tu ada kesudahannya. Lebih sini lebih lebih jadi dia akan lebih kepada satu kadar yang ada kesudahannya. Ni contoh lah, not dia 9, 10, 11 boleh lagi. Jadi jumlah silsilah rantaian pada aniyah tidak melebih daripada silsilah pada tufaniyah, kecuali kadar yang dia lebih tu. Dalam di sini lebih bila begitu dia kata illa biqadri mutanahin wazaidu, dan yang lebih alat tanahi, di atas yang ada sudah, biqadri mutanahin, dengan kadar yang ada kesudahan, yakunu mutanahiyan bid-darurati, tentulah dia itu ada kesudahan secara darurah. Bila hak ni kita kata silsilah yang kedua ni ada lebih, kedua ni ada kesudahan. Kemudian kita telah buat bahawa kita telah katakan bahawa aniyah ini ada lebih. Ada lebih daripada silsilah kedua, maka yang ada lebih. Sesuatu yang maknanya ada lebih itu tentulah dia tidak lebih daripada kecuali dengan banyak yang lebih itu. Bila hak ni ada kesudahan, dia pun ada kesudahan lah.
Jadi dia lebih pun lebih yang ada kesudahan, maka dia tentu ada kesudahan juga. Baru boleh kata dia lebih. Baru boleh kata dia lebih. Nampak? Okey. Itu satu. Kata dia wa yasihhu an taj'ala as-silsilata wahidatan. Ha. Kamu jadikan silsilah itu satu. Thumma ta'khudha wahidan minal akhari. Kemudian kamu ambil satu daripada yang lain. Bukan. Wahidan min akhiri. Min akhiri, bukan akhari. Kamu jadikan silsilah wahidatan. Silsilah tu satu. Okay. Kamu jadikan silsilah itu wahidah, satu. Thumma ta'khudhu wahidan min akhiri silsilah. Kamu ambil satu, tarik satu, buang satu daripada akhir silsilah. Wa tuqabiluhu, dan kamu bandingkan biwahidin mimma qablahu, dengan satu yang sebelumnya. Wa hakadha, dan demikianlah ila nihayati lahu, sehingga penghujung baginya fi janibil madi, pada pihak yang dahulu. Fa in qulta, kalau kamu kata hadza manqudun bimara, okey, ni lain dah ni. Fa in qulta lain dah. Dia kata boleh juga kamu jadikan silsilah itu, rantaian itu satu. Satu je. Satu. Kemudian kamu ambil satu daripada akhir. Ambil satu daripada mana ni? Apa jadi gini? Okey. Kemudian kamu ambil satu daripada akhir silsilah. Ambil satu daripada akhir silsilah. Ambil satu. Kemudian kamu bandingkan dengan satu yang sebelumnya. Satu lagi. Hakadha ila nihayati lahu fi janibil madi, sehinggalah pada pihak yang akhir. Nampak tak? Jadi dia kata, buat satu silsilah, kamu ambil satu daripada akhir silsilah, dan kamu bandingkan dengan satu yang sebelumnya. Jadi kita nak kata guana ni, nak ambil guana ni. Kita nak ambil, dia kata akhir silsilah. Kita nak ambil satu. Kemudian bandingkan dengan sebelumnya itu. Ini cara kedua lah untuk kita buat. Sama ada kita nak buat satu silsilah, kemudian kita ambil satu, bandingkan dengan hak sebelumnya. Kemudian ambil satu lagi, bandingkan sebelumnya. Mimma qablahu wa hakadha ila nihayati lahu fi janibil madi. Dan begitulah juga sehingga sebelum sehingga janibil madi, pihak yang akan datang, pihak yang akhir. Okay. Jadi kalau kita ambil satu sini, ambil satu, kita bandingkan hak ni dengan hak ni pula, sama tak? Hak ni kita kata ambil dosa, maknanya kurang satu. Hak ni pula ada satu kan, kurang satu. Tapi dia tidak ada penghujung, ni tak ada penghujung. Bolehkah kita kata sama? Tak boleh kata sama juga. Sebab ni kita ambil dosa. Bila ambil se, jadi kurang se. Nampak tak? Hak ni jadi kurang se. Daripada silsilah yang akhir itu kita ambil se, maka kurang se lebih banyak mana? Kita kata hak ni kita baru ambil se. Jadi kalau kita kata tak ada penghujung, maknanya dia sama banyak. Dia sama banyak. Mana boleh sama banyak padahal kita dah ambil se tadi. Kita dah ambil satu daripada silsilah tu. Maka tentu kita tak boleh nak kata dia itu sama.
sama banyak dengan satu hak kita ambil tu. Kalau kita lihat kepada dia itu tidak ada permulaan. Nampak? Jadi semua ni jangan pening sini. Dia tak pening-pening. Isunya ialah bandingan apabila andaian adanya sesuatu. Adanya sesuatu susunan illah yang tidak ada permulaan. Tentu mustahil. Contoh kita kata gini lah. Contoh juga ni. Ada berapa setengah daripada asatizah dia buat contoh gini tak. Contoh. Tali kita gantung dua. Tali kita gantung dua. Okay. Pada hujung tu, tentulah tali ini lebih panjang daripada tali yang ni. Sebab tali ini lebih panjang pada tali ini. Sebab apa? Hujungnya ialah kita lihat tali A lebih panjang daripada tali B. Tapi bolehkah kita nak kata tali A lebih panjang dengan tali B, walhal tali A dan B ni tidak ada permulaan? Tak ada permulaan. A dan B, kita kalau hujung kita nampak lebih. Hak ni A memang lebih daripada B. Sebab A ni lebih panjang daripada B. Tapi bolehkah kita nak kata A lebih panjang? Sebab apa? Sebab tak ada permulaan lagi. Kalau kita gantung di satu kita kata rod, satu besi, jelaslah makna baru sah kita katakan tali A lebih panjang daripada B sebab dia ada mula. Tapi kalau tali itu tidak ada mula, kita tak tahu start mana. Yang kita nampaknya pada hujung itu A lebih panjang pada B. Secara zahirnya begitu. Bila saya zahirnya begitu, ni ulama kata, sebab kita tak tahu macam mana alam ini berlaku kan. Kita hanya tengok pada natijah akhir. Natijah akhir menunjukkan bahawa bilangan tersebut, sesuatu itu ada, kalau kita bandingkan, dia ada berlaku dan ada penghujungnya. Ada penghujung. A ni dia hujung, dia lebih daripada B. Hujung B ni kurang daripada A. Bila begitu, macam mana kita nak mensahihkan bahawa A lebih banyak pada B? Tidak akan betul perkataan bahawa A lebih panjang daripada B kecuali adanya permulaan bagi mereka dua, kita ikat di sesuatu. Ada bidayah, ada permulaan. Baru sah A itu lebih besar daripada B. Lebih panjang daripada B. Andai kata tidak ada permulaan, A lebih panjang daripada B. Pada penglihatan kita, dia nampak lebih panjang. Tapi kita tak boleh kita kata A ni lebih panjang, tapi dia tak ada mula. B kurang panjang, tapi tak ada mula. Macam mana boleh kata dia lebih panjang, tapi tak ada mula? Nak kata tak ada mula, nak kata ada lebih panjang atau lebih pendek itu, mesti ada permulaan. Baru sah kita kata ini lebih banyak daripada A, lebih banyak daripada B. Nampak tak? A lebih banyak daripada B. Kalau tak ada mula, tarik, dah habis. Maka tak sah langsung kita kata A lebih banyak daripada B. Dari segi logik. Maka begitulah apa yang berlaku. Silsilah illah yang bersusunan ini, dia tidak akan menghasilkan natijah maklul kecuali ada permulaan bagi illah tersebut. Macam contoh, saya ulang banyak kali pun tak apa, biar kita faham. Jadi cara kita nak menyatakan mustahilnya tasalsul tu banyak. Ini cara kita kata mantik dan juga cara akli. Memang ini burhan ini diterima. Burhan tatbiq ini antara burhan yang diterima oleh para ulama mutakallimin secara menyeluruh. Maklum dah. Sebab dari segi logiknya dia akan bawa pada mana? Bawa tasawi an-naqisu bil kamili. Yang tasawi naqis bil kamil ini tak boleh diterima oleh akal. Bila kita andaikan dua silsilah yang pada zahir tak sama, tiba-tiba kita tak boleh nak anggap dia itu tak sama. Kita kata dia sama sebab dia itu tidak ada permulaan. Jadi dia sama dan tak sama. Nampak tak? Jadi itu bawa kepada tanakut. Okay. Cara yang mudahlah untuk terang burhan tasalsul, batalnya tasalsul ni senang je. Kita nak ada ni mesti kena ada mak ayah kita kan. Kalau mak ayah kita tak ada kita. Kalau mak ayah kita nak ada, mesti ada tok nenek kita. Kalau tak ada tok nenek kita, tak ada mak ayah kita. Tok nenek kita mesti kena ada sebelum tu moyang kita. Kalau moyang kita nak kena ada tak? Kita nak kena ada. Ni kita nak kena ada, mesti ada mak ayah kita.
mak ayah kita kena ada nenek kita, nenek dan datuk kita nak kena ada. Untuk mak ayah kita ada, kena ada nenek kita, tok nenek kita. Untuk lahir tok nenek kita kena ada moyang tok mak ayah kepada tok nenek kita. Untuk ada mak ayah pada tok nenek kita kena ada sebelumnya. Andaikan tak ada lagi, tak selesai lagi, tidak akan ada kita kecuali ada mak ayah kita. Takkan ada mak ayah kita kecuali ada nenek kita. Takkan ada nenek kita kecuali ada moyang kita. Takkan ada moyang kita. Okey, takkan. Sampai bila? Tak ada lagi tu. Tak ada start lagi. Tidak sampai mula lagi. Rasa-rasanya ada dok kita. Selagi mana hak keturunan kita tak ada dok kita. Takkan ada lah kita. Sebab keturunan kita tak ada lagi. Belum siap lagi. Belum ada lagi tu. Sebab sebelum tu ada hak lain. Sebelum tu ada hak lain. Ada sebelum tu ada hak lain. Maka takkan ada lah kita. Maka apa yang berlaku pada alam ni daripada harakat ataupun apa tu, kalau di sisi ulama al-fasaq, di segi falsafah, mereka menganggap itu sebagai susunan illah yang menjadikan maklul. Jangan kata kita berpegang pada berlaku dengan illah maklul ni, bukan. Ini sekadar kita panggil jadalan dan nak menggunakan mustalah ahli falsafah untuk menolak dan mematahkan hujah falsafah pada mereka mengisbatkan tasasuf. Kita nak mematahkan hujah tasasuf tu guna istilah mereka lah. Tu saja. Bukan makna kita setuju dengan prinsip ilah maklul tu, bukan. Jadi bila ilah maklul itu berlaku, tak akan berlaku maklul kecuali ada ilah. Ilah tu tak ada lagi kecuali ada ilah sebelum tu. Kalau ilah tu tak ada, takkan ada maklul ada sekarang. Takkan wujud pun yang sekarang ni. Itu lagi senang tak? Sebab melibatkan kita. Kita senang nak faham. Kalau mak ayah kita tak ada kita tak? Tak ada. Kalau tok nenek kita tak ada mak ayah kita tak? Tak ada. Jadi bayangkan kalau sebelum tu tak ada. Ada kita tak? Takkan ada lah kita. Okey. Fa in qulta hadza manqudun bi maratibil adad. Panjang lagi. Panjang lagi. Dia datang pula isu iskal. Dah bilangan macam mana? Bilangan ada sudah tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai infinity. Ada sudah tak? Tak ada. Dia macam mana pula tu? Ini kita biarlah dulu. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Sekadar itu saja untuk malam ni. Jazallah. Sekadar Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.